Anda tak perlu tekan apa-apa kan di skrin tu, abaikanlah semua yang tak buat kan. Ladang sihatir yang saya pergi memang ia diurus secara organik. Ini satu poin yang penting untuk menghasilkan Evo yang terbaik. Selain daripada itu, pengalaman saya semasa belajar dahulu di Jordan, saya dapati contohnya sesuatu kilang dihasilkan sesuatu minyak zaitun yang terbaik dikatakan. Tetapi sebenarnya ia bukan daripada ladangnya, diambil daripada ladang ataupun kilang yang pelbagai. Tetapi Minyak apa yang zaitun saya sihatir saya ada. dapati, Diuruskan oleh sihatir UQC. menghasilkan minyaknya sendiri. Minyak yang dihasilkan adalah daripada produk zaitun di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah 28 Ramadan, ke-29 Ramadan dah kita hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkatan kepada kita. Semoga Allah terima puasa Ramadan kita di musim PKP bersyarat ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini saya Abdul Rahman bin Hamzah ingin berkongsi cerita berkenaan Nabi Zakaria yang hidup di Palestin, yang hidup di dalam kebun-kebun minyak zaitun, di kalangan kebun-kebun zaitun dan di kawasan Masjid Aqsa. Alhamdulillah. Jadi sebagai mukaddimah kita pada pagi ini, Nabi Zakaria alaihissalam semua kita tahu adalah di antara 25 rasul yang wajib kita tahu namanya dan wajib kita tahu serba ringkas cerita-ceritanya dan kita wajib beriman kepada rasul-rasul yang 25 ini yang di antara rukun iman kita yang 6 tersebut. Jadi perlu kita tahu secara ringkas Nabi Zakaria ni. Nabi Zakaria adalah keturunan daripada Nabi Sulaiman, Daud dan daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Yusuf dan sebagainya yang tinggal di Palestin, yang dilantik oleh Allah dari kalangan bangsa-bangsa Israel dan diberikan kepada mereka agama Yahudi. Jadi secara ringkasnya yang perlu kita sama-sama tahu, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, semua kita kenal Nabi Ibrahim. Dan biasa kita dah pergi ke Mekah, kita sampai di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita tengok makam Ibrahim. Makam Ibrahim tersebut bukannya kubur Nabi Ibrahim, tetapi tapak kaki Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim membina Kaabah. Jadi daripada Nabi Ibrahim ini secara mukaddimahnya sebelum kita tengok cerita Nabi Zakaria di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim semua kita tahukan baginda mempunyai dua orang isteri, Hajar dan Sarah, ada dua ni. Dan daripada Hajar keluarnya anak yang bernama Ismail dan daripada Sarah keluarnya anak yang bernama Ishak. Jadi daripada Ishak ni keluarlah Nabi Yaqub dan sebagainya, seterusnya keturunan. Jadi mereka itu dipanggil bangsa Israel dan diberikan kepada mereka agama Yahudi. Dan Nabi Zakaria ni setelah Nabi Daud, setelah Nabi Sulaiman, Daud bin Sulaiman, Sulaiman dulu kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Daud, dan anak cucunya seterusnya Nabi Zakaria alaihissalam yang hidup di kawasan Palestin. Jadi antara benda yang perlu kita sama-sama cerita, yang perlu kita sama-sama tahu ialah cerita Nabi Zakaria ada di dalam Al-Quran dan perlu kita beriman dan perlu kita ambil pengajaran daripada cerita Nabi Zakaria alaihissalam ini. Jadi di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Alhamdulillah,
ceritanya berasal innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun 'alim idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Jadi ceritanya Nabi Zakaria alaihissalam yang hidup di Palestin ni dia ada isteri yang bernama isteri Nabi Zakaria yang bernama Asha. Nabi Zakaria ni dia ada orang panggil birah dia ada. Isteri dia Asha ni ada adik-beradik nama Hannah binti Faqat. Besan dia ni besan bukan besan orang panggil birah lah. Birah yang kahwin dengan adik-beradik isteri dia ni nama Masan, Imran bin Masan yang biasa kita baca surah juzuk 2, juzuk 3 tu Ali Imran. Surah Ali Imran. Ali Imran ni lah Imran bin Masan. Imran ni kahwin dengan Hannah binti Faqat dan isteri kepada Nabi Zakaria ni adik-beradik kepada Hannah ni iaitu Asha. Jadi itu ada pendapat kata Asha ni adik-beradik, tapi yang pentingnya mereka saudara rapat. Jadi dua-dua isteri Imran, isteri Nabi Zakaria ni tak ada anak. Anaknya tak ada. Jadi dan cerita Nabi Zakaria antara pengajaran yang boleh kita ambilnya sabarnya Nabi Zakaria ni dalam keadaan tidak ada anak dan sebagainya. Jadi akhir sekali Hannah dan juga Asha ni mereka dah berumur tapi masih belum ada anak. Jadi kalau ikut ceritanya di dalam Al-Quran ini Nabi Zakaria telah dilantik jadi Nabi pada masa itu dan Imran ni mungkin bukan Rasul tapi Nabi ataupun orang alim pada zaman tersebut berdoa supaya dapat anak. Akhir sekali idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Akhir sekali Hannah ni dia tengok satu hari tu ada burung. Ni dalam cerita dalam tafsirnya. Dia tengok burung sedang bagi makan anak dia, anak kecil dia makanan. Akhir sekali dia bilang, ya Allah, ya Allah dapat anak. Akhir sekali dia mengandung. Dia bila dia mengandung, idh qalat imra'atu Imran inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Dan aku bernazar, ya Allah, kalau betul lah dalam perut aku ni ada anak, aku akan berikan kepada Masjid Aqsa, aku akan berikan kepada rumah Allah untuk anak ini berkhidmat kepada rumah Allah. Dan kalau ikut Nabi di zaman tersebut, Nabi Zakaria dan sebagainya, daripada zaman Israel, bukan negara Israel lah, bangsa Israel pada masa tersebut, mereka boleh beri anak kepada Masjid Aqsa, tapi daripada kecil sampai balik. Bila balik, dia bebas nak pergi ke mana-mana dan nak jadi apa dan sebagainya. Jadi akhir sekali falamma wad'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi bila dia mengandung beranak, tiba-tiba keluarnya siapa? Keluarnya Maryam. Keluarnya perempuan. Tak pernah lagi orang yang nak bernazar, nak serahkan anak-anak kepada Masjid Aqsa ni perempuan. Semuanya lelaki sebelum ni. Macam kita tengok cerita Sholin, cerita Turak zaman dulu kan. Anak-anak lelaki ajar Sholin. Orang perempuan tak ada tak. Jadi sama juga zaman Nabi Muhammad SAW ada Anas bin Malik yang menjadi khidmat pembantu pada Nabi SAW. Akhir sekali dalam Quran ini cerita wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan seterusnya cerita dalam Quran yang boleh kita pelajaran secara nikah dalam masa lebih kurang 25 minit 30 minit pada pagi ini. Bila dihantar ke Masjid Aqsa, berlaku perbalahan. Siapakah yang nak jaga baby ni di kalangan penjaga-penjaga masjid? Ada rahib-rahib yang ramai di Masjid Aqsa tersebut. Jadi ini cerita ni menarik sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan boleh baca terjemahan Quran, cerita detail dan ada satu filem yang telah dibuat oleh di Iran. Ya betul Iran tu Syiah, tapi ada satu filem yang menarik tentang Nabi Zakaria ini, tentang Maryam yang boleh kita sama-sama tengok dalam filem tersebut. Yang saya pernah tengok cerita tersebut tapi rasanya subtitle bahasa Melayu, bahasa Inggeris belum ada. Ada bahasa Arab je. Dia bercakap. Jadi fataqabbalha rabbuha biqabulin hasanin wa ambatha nabatan hasana wa kaffalha Zakaria. Jadi masa nak jaga Maryam ini, semua mereka bertengkar di dalam Masjid Aqsa, siapa yang nak jaga Maryam. Jadi akhir sekali dalam Quran ni cerita, mereka buat undian. Siapa yang dzalikum ambal ghabinuhi ila ma kunta ladayhim aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun. Siapa yang nak undi, siapa yang nak jaga ni? Akhir sekali balah-balah, akhir sekali mereka kata kita setuju buat undi. Yulqun aqlamahum. Mereka kena baling satu pensel, satu pen dalam kolam.
siapa pen tersebut yang timbul, dia akan boleh jaga Maryam. Akhir sekali, dalam Masjid Aqsa tu ramai rahib-rahib, ramai penjaga-penjaga Masjid Aqsa yang nak jaga Maryam sebab mulia lah, boleh jaga Maryam ni dan sebagainya, boleh jaga anak-anak kecil ni. Orang lain letak, tiba-tiba tenggelam. Orang lain letak, tiba-tiba tenggelam. Sampai turn Nabi Zakaria letak, timbul. Mereka tak puas hati. Buat lagi undian dan sebagainya. Akhir sekali, tetap undian sampai kepada Zakaria dan Nabi Zakaria yang boleh jaga Maryam. Fataqabbalaha wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Akhir sekali Nabi Zakaria pun binalah satu rumah kecil di dalam Masjid Aqsa, di sudut masjid. Kalau tuan-tuan, puan-puan, Datuk Datin, penonton-penonton sekalian yang pernah sampai ke Masjid Aqsa, mungkin boleh tengok suasana Masjid Aqsa tersebut. Masjid, betul-betul Masjid Aqsa. Kemudian ada Qubatus Sakhrah. Dan biasanya kalau yang pergi sekarang ni, dibawa pergi ke wall yang orang Yahudi duk meratap, duk berdoa tu tak. Saya tak pasti lokasi tempat rumah Maryam duduk tersebut, tapi di kawasan Masjid Aqsa, yang Masjid Aqsa tu bukan Qubatus Sakhrah. Qubatus Sakhrah ni baru kan. Masjid Aqsa yang lama tu yang di bawah Masjid Aqsa sekarang. Kalau tuan-tuan pernah turun di dalam Masjid Aqsa, di bawah Masjid Aqsa tu biasa kita semayang di atas kan. Di dalam Masjid Aqsa di bawah, masa saya sampai dulu, di bawah tersebut kita akan dibawa ke tempat telaga yang disimpan minyak zaitun. Minyak zaitun zaman dulu untuk mereka hidupkan pelita-pelita lampu-lampu di dalam Masjid Aqsa. Selain daripada minyak zaitun tu yang banyak khasiat untuk sihat sebagainya, digunakan untuk lampu tersebut. Dan sempena kita hari ini ditaja oleh syarikat Sihati kita daripada Kubang Krian, Kelantan kan, produk jual kesihatan, minyak zaitun tu banyak khasiatnya dan sebagainya. Jadi cerita tadi tu Masjid Aqsa tu ada tiang besar dan sebagainya, itulah tapan Masjid Aqsa yang sebenar. Jadi Maryam dijaga oleh Nabi Zakaria di dalam tersebut. Dan dalam ayat ni cerita lagi, sebelum kita masuk cerita Nabi Zakaria secara detailnya lagi, Nabi Zakaria yang jaga Maryam. Dan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, bila Nabi Zakaria alaihissalam setiap kali masuk daripada siap, lepas awak siap baru tu Maryam duduk di situ beribadat, berzikir dan sebagainya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam bilik Maryam, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bila Nabi Zakaria masuk nak hantar makanan kepada Maryam, masuk ada dah makanan. Makanan tersebut, kalau ikutnya, qala ya Maryam anna laki hadha. Daripada mana? Anna laki hadha. Daripada mana Maryam kamu dapat buah ni? Buah tersebut tidak ada di Palestin pada musim tersebut. Ada di mana? Ada di negara lain. Sebab buah tu, contohlah ada buah durian musang king, bukan pada musim dia. Macam mana buah musang king boleh ada dalam bilik Maryam? Contoh, maksudnya ada buah yang pelik, bukan musim dia di bilik Maryam. Anna laki hadha. Nabi Zakaria tanya Maryam, di manakah kamu dapat buah ni? Qalat huwa min indillah. Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah, dalam juzuk 3 surah Ali Imran ayat 37. Qalat huwa min indillah. Ini daripada Allah, Maryam kata. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah bagi rezeki kepada aku, kepada mereka yang Allah kehendaki, dan Allah bagi rezeki kepada kita ni bighairi hisab, tanpa Allah boleh kira, tanpa kita boleh kira banyak mana rezeki itu, bighairi hisab, tanpa boleh kira. Dan satu lagi, daripada jalan yang pelik-pelik Allah boleh bagi rezeki kepada kita. Tu cerita. Dan seterusnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan seterusnya kita yang boleh lagi cerita cerita Nabi Zakaria ini, sampailah Maryam jaga daripada umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai dah besar. Nabi Zakaria tetap belum ada anak lagi. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria akhir sekali dah talaqah, dah tua dah. Masih belum ada anak lagi. Fanadathul malak wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Akhir sekali pada waktu malam, Nabi Zakaria pun duduk di kawasan Masjid Aqsa tersebut pada waktu malam beribadat dan sebagainya. Dan waktu ada ruang, waktu yang tidak bertugas, waktu siang hari yang dia boleh keluar, Nabi Zakaria keluar. Dan baginda ni kerja tukang kayu. Kerja buat kayu, kerja tebang pokok, potong kayu untuk buat rumah, potong kayu untuk jual kayu api, potong kayu untuk buat perabot, dan tali-tali kulit kayu tu buat tali. Itu kerja Nabi Zakaria. Mulianya Nabi Zakaria, walaupun
dia boleh ambil dari Aqsa untuk dia menggunakan ladang sihatir yang saya pergi memang ia diurus secara organik. Ini satu poin yang penting untuk menghasilkan Evo yang terbaik. Selain daripada itu, pengalaman saya semasa belajar dahulu di Jordan, saya dapati contohnya sesuatu kilang, dia hasilkan sesuatu minyak zaitun yang terbaik dikatakan. Tetapi sebenarnya ia bukan daripada ladangnya, dia ambil daripada ladang ataupun kilang yang pelbagai. Tetapi apa yang saya dapati, sihatir menghasilkan minyaknya sendiri. Minyak yang dihasilkan adalah daripada produk zaitun di situ. Sihatir mereka menjelaskan bahawasanya mereka ada lab test, ujian makmal setiap kali minyak itu dihasilkan ataupun tuaian, setiap kali tuaian kemudian dihasilkan minyak, so ada lab test. Dan lab test itu sebenarnya bukan hanya di tempat itu, tetapi apabila produk itu sampai ke Malaysia, maka ia mesti ada pembuktian bahawasanya ia mengekalkan standard yang sama. Maka saya difahamkan dan saya melihat dokumen bahawasanya sihatir ini juga mendapat lab test daripada makmal Unipec di UKM tempat saya. Jadi oleh kerana saya memang kenal Unipec, saya memang biasa dengan Unipec, saya tahu kepakaran dan kebolehan dia, keyakinan saya kepada produk sihatir sudah pasti lebih tinggi berbanding dengan produk-produk yang lain. Bismillah. Kita sambung kembali. Minta maaf. Sambung terus dengan cerita Nabi Zakaria alaihissalam bekerja. Jadi masa Nabi Zakaria menjaga Maryam di Masjid Aqsa, ada masa kosong, ada masa luang dan sebagainya. Nabi Zakaria alaihissalam kerjanya cari kayu api, tebang pokok, buat perabot, tebang pokok, buat dinding, tebang pokok, buat papan, dan kulit-kulit kayu daripada pokok tersebut Nabi Zakaria buat tali jual dan sebagainya. Walaupun Nabi Zakaria boleh ambil duit daripada Masjid Aqsa, dia ambil dengan yang sepatutnya sahaja, tidak tipu dan sebagainya yang Nabi Zakaria buat. Kalau ikut dalam cerita-cerita, bukan dalam Quran tapi dalam cerita Israeliat dan sebagainya, orang-orang yang jaga Masjid Aqsa pada masa tersebut adalah orang-orang jahat. Walaupun menjadi penjaga Masjid Aqsa, tapi dia ambil duit Masjid Aqsa untuk kepentingan peribadi dan lain-lain. Jadi seterusnya dalam ayat ni
selepas anna laki hadha qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Rezeki ini adalah daripada Allah. Maryam jawab pada Nabi Zakaria. Seterusnya Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, bagilah aku anak, bagilah aku zuriat, bagilah aku keturunan untuk aku boleh dapat keturunan aku sendiri seperti mana birah aku yang Imran ini, dan mereka dah ada Maryam dah, sebab mereka dah ada anak nama Maryam dah boleh berikan pada Masjid Aqsa. Jadi cerita seterusnya dalam yang boleh kita ambil di sini, bila malaikat datang ke mihrab Nabi Zakaria, fanadatul malak wa huwa qa'im yusalli fil mihrab. Masa Nabi Zakaria duduk di dalam mihrab, datang malaikat beritahu kepada dia, innallaha yubashshiruki bi Yahya. Kami datang nak beritahu kamu berita gembira bahawa kamu akan dapat anak. Jadi di sini Nabi Zakaria alaihi salam jawab, macam mana nak dapat anak ni? Aku sendiri dah tua dan isteri aku ni dah boom. Jadi tu ni isteri aku ni qala kadzalika qala rabbuka wa 'alayha wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Dan isteri aku pun telah qala rabbi inni wa'ana al-'azmu minni wa ishta'ala ra'su syai'a wa lam akun bi du'a'ika rabbi syaqiyya. Aku ni tulang tembulang aku dah tua, isteri aku pun mandul, walam aku berdoa Rabbi Syakriya, dan aku ni, ya Allah, tak logiklah ada dapat anak. Jadi bila demikian, Nabi Zakaria tanya malaikat, wahai malaikat, kalau betul lah aku ni yubashiruki bi gulam, aku ni diberi berita gembira untuk dapat anak, apa tanda aku ni akan dapat anak? Jadi seterusnya, qala rabbi anna yakunu li ghulam qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Bagilah aku kepada aku tanda, ya Allah. Nabi Zakaria kata, qala rabbi ij'al li ayah. Ayat 41 surah Ali Imran. Qala ayatuka alla tukallima Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, aku akan berikan dia kepada kamu, wahai Nabi Zakaria, bahawa ya Allah kaliman nas, kamu tidak manusia selama 3 hari, kecuali kamu boleh bercakap dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat macam ni, ya, bahasa isyarat tu saja. Aku rabaka kathira wa sabbih bil adad, maka kamu kena bersyukur kepada Allah, beribadat kepada Allah, istiqamah beribadat kepada Allah. Aku teruskan nikmat kepada kamu, wahai Nabi Zakaria. Dan hari ini pembicaraan kita ni untuk sebagai kesimpulan kita. Jadi yang cerita seterusnya yang boleh kita ambil, kita tengok kronologi ringkas. Kalau tuan-tuan yang boleh tengok skrin kita tersebut, kronologi ringkas sebab kita sampai penutup tadi, rugi terlebih masa. Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria tidak ada anak. Ahli keluarga terdekat adik Imran. Imran bin Hasan tadi dapat anak. Kemudian Aisyah, isteri dia, tiba-tiba mengandung Nabi Yahya. Akhir sekali aku dapat lagi, dan apa mungkin ada sahabat belum diberikan rezeki anak dan sebagainya, ataupun masih belum ada anak kedua. Anak pertama ada dah 12 tahun dulu, anak pertama ada dah 7 tahun dulu, anak kedua tak ada. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Sama-samalah kita ambil pengajaran berdoa dengan doa Nabi Zakaria ini. Di samping minum minyak zaitun, kau makan makanan-makanan sunnah, produk-produk kesihatan ini, supaya Allah berikan anak kepada kita, dan seterusnya supaya kita boleh diberikan rezeki anak seperti Nabi Zakaria ini.
ladang sihatir yang saya pergi memang ia diurus secara organik. Ini satu poin yang penting untuk menghasilkan Evo yang terbaik. Selain daripada itu, pengalaman saya semasa belajar dahulu di Jordan, saya dapati contohnya sesuatu kilang dihasilkan sesuatu minyak zaitun yang terbaik dikatakan. Tetapi sebenarnya ia bukan daripada ladangnya, diambil daripada ladang ataupun kilang yang pelbagai. Tetapi apa yang saya dapati, sihatir menghasilkan minyaknya sendiri. Minyak yang dihasilkan adalah daripada produk zaitun di situ. Sihatir, mereka menjelaskan bahawasanya mereka ada lab test, ujian makmal setiap kali minyak itu dihasilkan ataupun tuaian, setiap kali tuaian kemudian dihasilkan minyak, so ada lab test. Dan lab test itu sebenarnya bukan hanya di tempat itu, tetapi apabila produk itu sampai ke Malaysia, maka ia mesti ada pembuktian bahawasanya ia mengekalkan standard yang sama. Maka saya difahamkan dan saya melihat dokumen bahawasanya sihatir ini juga mendapat lab test daripada makmal Unipack di UKM tempat saya. Jadi oleh kerana saya memang kenal Unipack, saya memang biasa dengan Unipack, saya tahu kepakaran dan kebolehan dia, keyakinan Kita saya sambung kepada produk kembali sihatir. doa Nabi Zakaria dan seterusnya kesimpulan. Kita sambung kembali doa Nabi Zakaria dan kesimpulan. Sedikit lagi, ada masa lebih kurang 5 minit insya-Allah. Jadi Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria berdoa doa tersebut dan alhamdulillah Allah bagi tanda 3 hari Nabi Zakaria tidak boleh bercakap, hanya bercakap bahasa isyarat, dan seterusnya Allah berikan zuriat Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria telah dapat Nabi Yahya sebelum Isa dilahirkan ke atas muka bumi. Itu sebab Nabi terakhir yang kita wajib iman Nabi Muhammad. Nabi ke-24 Nabi Isa. Nabi ke-23 Nabi Yahya. Nabi ke-22 Nabi Zakaria. Yahya, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Jadi Nabi Yahya ini keluar lahir sebelum Nabi Isa alaihi salam. Jadi antara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada cerita ini adalah, yang pertama, kita sepatutnya kekal istiqamah dengan Islam walaupun Nabi walaupun kita ni susah musim PKP ni dan sebagainya. Tirulah seperti Nabi Zakaria alaihi salam. Tirulah seperti Nabi di zaman tersebut, Nabi SAW, Nabi Zakaria ni walaupun dah tua, tak ada anak, tetap beribadat pada Allah. Walaupun dah tak dapat apa yang baginda minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap berdakwah kepada Bani Israel, tetap mengajak orang-orang yang menjaga Masjid Aqsa itu supaya tidak mencuri duit Islam, supaya tidak curi duit Baitul Mal, supaya istiqamah, supaya kekal dengan amalan Islam, agama yang betul pada masa tersebut. Dan seterusnya, kesimpulan kedua yang boleh kita ambil di sini, kita selepas istiqamah beribadat. Jadi walaupun lepas Ramadan ataupun lepas mengucapkan Quran, tetap kita kena istiqamah solat fardu 5 waktu, awal waktu. Jangan musim Ramadan ini dia sembahyang fardu Jumaat. Sebab Ramadan sebab kita ada rezeki banyak, sebab suruh jualan kita meningkat, sebab nak suruh orang tahu tentang produk kita dan sebagainya, sembahyanglah banyak kita. Bila ada Allah buka PKP, kita kena kerja akhir sekali, solat kita dilambat-lambatkan. Itu jangan. Kekallah istiqamah seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Dan yang ketiga, beradablah kita bersama dengan kawan-kawan. Nabi Zakaria alaihissalam, mereka marah pada Nabi Zakaria sebab Nabi Zakaria boleh jaga Maryam. Tetap Nabi Zakaria beramalat dengan baik, dan mereka tetap buat jahat. Nabi Zakaria, kalau ikut dalam ceritanya, rahib-rahib, ruhbaban ataupun pris-pris ataupun yang ada dalam Masjid Aqsa itu tetap buat jahat pada Nabi Zakaria. Wah, kena pada Nabi Zakaria, tapi Nabi Zakaria tetap
bermuamalah dengan cara baik. Tapi itu adalah adab Islam. Kita walaupun orang buat jahat kat kita, kalau boleh kita bagilah yang terbaik. Orang paling patuh kat kita, orang paling patuh kat kita, seperti orang nak ambil buah contoh buah pelam, harum manis ke atas pokok kita ni, kita tetap bagi yang buah dan sebagainya. Sebagai kelimanya kesimpulan, tidak malu bekerja sebagai tukang kayu asalkan halal. Jadi kerja apa pun yang terbaiknya kita cari rezeki halal, bukan cari mencuri dan sebagainya yang boleh membuatkan kita terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Jadi akhir sekali, semoga kita dapat ambil pelajaran daripada cerita Nabi Zakaria ini, supaya Allah beri yang terbaik kepada kita. Akhir sekali, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang daripada kelemahan saya sendiri, minta maaf dengan lahan yang tidak clear pada hari ini. Terima kasih kepada tim Bunyi Masjid. Terima kasih kepada 11 page yang di live pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh penonton yang mendengar, dan terima kasih kepada penaja kita si hati, dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Si hati, mereka menjelaskan bahawasanya mereka ada lab test, ujian makmal setiap kali minyak itu dihasilkan, ataupun tuaian, setiap kali tuaian kemudian dihasilkan minyak, so ada lab test. Dan lab test itu sebenarnya bukan hanya di tempat itu, tetapi apabila produk itu sampai ke Malaysia, maka ia mesti ada pembuktian bahawasanya ia mengekalkan standard yang sama. Maka saya difahamkan dan saya melihat dokumen bahawasanya si hati ini juga mendapat lab test daripada makmal Unipad di UKM tempat saya. Jadi oleh kerana saya memang kenal Unipad, saya memang biasa dengan Unipad, saya tahu kepakaran dan kebolehan dia, keyakinan saya kepada produk si hati sudah pasti lebih tinggi berbanding dengan produk-produk yang lain.